adab-adab dalam Islam. Sambungan bab yang ke-8. Bab yang ke-8 iaitulah adab di dalam bersahabat ataupun adab dalam pergaulan, adabu as-suhbah, di dalam berteman, bersahabat, bergaul. Jadi apakah adabnya? Supaya apa? Supaya kita bersahabat itu menjadi ibadat, menjadi ibadat. Jadi kita dalam kehidupan kita, semua benda kita nak supaya menjadi ibadat. Pada setiap hari kita makan, minum, kita buat apa, kita nak supaya mendapat rahmat, dia mendapat ridha, dia menjadi ibadat kepada Allah Ta'ala. Jadi sambungan nombor 4, adab nombor 4 di dalam adab bersahabat ataupun berteman ataupun bergaul. Yang keempat, memberi nasihat. Itu tujuan kita berkawan, bukan sekadar nak pergi makan, nak pergi minum, nak pergi berjalan mana, nak pergi mengopi mana, bukan sekadar itu. Tetapi di antaranya yang penting ialah nasihat. Sama ada kita memberi nasihat ataupun kita dengan lapang dada menerima nasihat. Pasal apa? Kita ni banyak salah. Banyak salah, tak kira sama lah, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Imam, Pak Idan, semua lah. Kita ni banyak buat salah. Lalu kadang-kadang kita ni lupa lalai. Bila ditegur, baru kita, oh rupanya silap. Walaupun kita ilmu banyak mana, kita ni belajar tinggi mana, kita kena ingat, kita ni tidak tahu semua. Mungkin bila kita banyak belajar, kita tahu banyak benda, tetapi bukan semua. Jadi kena ingat, bila ditegur, diberi nasihat, terimalah dengan lapang dada. Nasihat itu sebagai tanda kasih dan sayang, bukan hendak menjatuhkan dia, bukan perli dia, bukan apa downgrade dia, bukan, tetapi tanda sayang, tanda kasih, supaya kesalahan itu tidak dikira dosa oleh Allah. Pasal apa? Dia sudah sedar, dia sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nasihat menasihati adalah di antara ciri-ciri penting di dalam kita bersahabat. Bila kawan kita buat silap, buat salah, apatah lagi yang jelas kesalahan besar, maknanya kita wajib menegurnya. Tegur itu yang kita sebut tadi, tanda kasih, dia tanda sayang. Nabi SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bersumberkan Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jarir menceritakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nushi li kulli muslim. Aku berbai'ah, kata Jarir, aku berbai'ah kepada Nabi. Bai'ah ni janji setia. Janji setia, aku janji. Bahasa kita kerja kerajaan ni, aku janji. Aku janji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jaga solat. Solat mana? 5 waktu. Jaga solat. Dan yang kedua, aku janji keluar zakat. Keluar zakat bagi yang mampu nak keluar zakat. Dan yang ketiga, aku janji aku dengan Nabi SAW ialah nasihat menasihati. Nampak kawan kamu lalai, tegur dia. Lama dah tak nampak masjid solat berjamaah, cuba WhatsApp dia, mana entah sakit ke, tanya dia. Kita akan bawa assalamualaikum,
ada program malam ni di surau masjid, lama tak nampak, you pergi mana? Tanya saja khabar, sakit ke apa ke, nak ziarah. Dia pun lama benar aku tak pergi surau masjid. Dia pun tersentak kata. Mudah-mudahan dengan asbab kita tegur begitu, dia sedar. Kita pun dapat pahala juga kerana nasihat benda kebaikan. Bahkan Nabi SAW, berdasarkan riwayat Al-Imam Muslim, bersumberkan Tamim bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahawa Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, qulna liman ya Rasulullah, qala lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Artinya agama itu adalah nasihat. Agama itu sendiri sifat utama dia nasihat. Jadi Nabi SAW pergi berdakwah kepada umat dia, tak ada lain, itulah bentuk nasihat. Menyebarkan kalam-kalam yang baik, kata-kata yang murni, kata-kata yang bagus. Jadi tak ada nasihat yang paling bagus melainkan mengajak manusia beriman kepada Allah. Tak ada dah kata-kata nasihat yang paling bagus, yang tinggi nilainya, melainkan ajak orang ramai beriman kepada Allah Ta'ala. Itulah kerja para Nabi dan Rasul. Dan agama ini pun itulah dia nasihat. Kemudian kami pun bertanya, kepada siapa ya Rasulullah? Nabi pun menjawab sallallahu alaihi wasallam, yang pertama lillah, kepada Allah. Maksud kepada Allah ialah dengan mengikut segala titah perintah Allah Ta'ala. Jadi titah perintah Allah ini yang pertama di dalam firman-firmannya. Di mana ke? Al-Quranil Karim. Itu mula-mula. Dan juga wali kitabihi, dan juga Quran. Bila Quran kitab Allah, maknanya tanggungjawab kita bukan sekadar baca. Baca tu memanglah mesti dah. Kita sahabat-sahabat sekalian, dalam satu hari jangan pernah miss untuk baca Al-Quran. Baca dah. Pilihlah masa. Sibuk mana pun, rasa tak cukup lah 24 jam, nak tambah lagi 25 jam. Walaupun ditambah 25 jam, kadang-kadang lah, ambil masa, ruang masa sedikit, kalau tak boleh sangat, untuk buka kalam Allah, baca. Walaupun semuka satu hari, tapi tiap hari, jangan pernah miss itu. Walaupun satu muka satu hari, tapi tiap hari, dengan yakin kepada kita, yakinnya kita bahawa mungkin itu yang terbaik untuk kita. Pasal apa? Baginda sallallahu alaihi wasallam dia memberi panduan, di antaranya ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qalla atau kama qala. Sebaik-baik amalan ataupun amalan yang paling Allah kasihi ialah berterusan, walaupun sedikit. Kalau boleh istiqamah, disiplin begitu. Kalau tak boleh banyak, satu muka, dua muka lagi baik, tiga muka lagi baik, begitulah seterusnya. Maknanya dalam satu hari jangan pernah lalai untuk baca kalam Allah. Itu kewajipan yang pertama, nasihat berhubung dengan Al-Quran. Dan yang kedua ialah memahami apakah dia mesej yang hendak disampaikan oleh Allah, serta mengikutinya, mengikuti perintah Allah di dalam Al-Quranil Karim. Dan yang ketiga, wali rasulih,
bagi Rasulnya, iaitulah junjungan kita, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya dengan kita belajar dan mengikuti sabda-sabdanya. Berapa banyak sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama ada yang kita dah dengar ataupun yang kita belum dengar, bukalah. Mana hadirlah majlis-majlis pengajian. Jadi majlis-majlis pengajian ini yang dibaca oleh Bapak Ustaz, Bapak Kiai, Bapak Imam, tak ada lain dah melainkan kalam Allah dan kalam Rasul. Itu ya. Firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang terbaik. Tidak ada kalam yang paling benar dan yang paling betul melainkan yang pertama firman Allah dan yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lain itu terdedah kepada betul dan terdedah kepada dusta. Lain daripada kalam Allah, lain daripada sabda Nabi, terdedah kepada sama ada betul ataupun dusta. Tak ada yang betul dah melainkan kalam Allah nombor satu, dan nombor dua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, nasihat itu juga kepada wali a'immatil muslimin, kepada pemimpin-pemimpin umat Islam. Pasal mereka ni juga manusia, jadi ada kesilapan perlu ditegur. Perlu ditegur. Pasal apa? Kesilapan seorang pemimpin boleh membawa bencana yang besar kepada orang awam, kepada negara. Kesilapan kita sekadar untuk kita sahaja, mungkin bencana itu tidak besar. Tapi kesilapan orang besar, bencana dia besar lah. Seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi. Kita duduk atas kerusi, jatuh, jatuh. Sakitnya tidak seberapa. Pasal apa jatuh tempat yang rendah? Cuba jatuh daripada tingkat 10, tingkat 3. Tengok bagaimana dia punya impak dia macam mana. Begitulah keadaan. Makin tinggi manusia darjahnya, tentu di bawahnya ramai orang yang dia jaga. Bila kesilapan itu besar. Dia berbanding yang bawah ini. Jadi kewajipan menegur, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memberi nasihat. Tegur itu, nasihat itu dengan keadaan kasih cinta, bukan nak marah, bukan nak apa, tetapi kerana kasih dan cinta. Dan seterusnya wa'ammatihim, nasihat itu kepada seluruh muslimin dan muslimat. Jadi semua muslimin dan muslimat adalah sahabat kita, saudara mara kita, diikat dengan satu akidah, ikatan yang besar tu, ikatan akidah. Walaupun bangsa apa, walaupun apa, negara mana mereka ini, bahasa apa yang mereka tuturkan, kita ni sama, diikat dengan akidah. Nasihat itu yang kita sebut tadi, tanda cinta, tanda kasih sesama muslimin. Itu nombor 3. Nombor 4. Nombor 5, ya, ciri yang kelima sebagai ataupun adab yang kelima, adab yang kita bersahabat, ialah memberikan bantuan apabila memerlukannya. Kita ni sahabat-sahabat sekalian, ada kalanya berada dalam keadaan yang memayahkan, yang merugikan. Kita jangan fikir kita ni sentiasa senang, walaupun banyak harga, walaupun pangkat tinggi, walaupun apa sajalah. Jangan fikir akan sentiasa mudah saja. Tak. Ada masanya kita ni diuji oleh Allah. Kena ingat begitu. Ada masanya kita diuji oleh Allah. Jadi orang lain pun sama juga. Jadi bila tengok sahabat kita diuji oleh Allah, beri bantuan. Sama ada bantuan berbentuk, kalau memerlukan kepada material, mana hulurkan apa yang kita ada dengan izin Allah. Kalau bantuan berbentuk apa? Berbentuk moral, beri bantuan berbentuk moral. Itu di antaranya sebagai tanda persahabatan. Dan insya-Allah dengan izin Allah, kalau kita na'udzubillah min dzalik,
diuji oleh Allah, Allah akan buka hati-hati orang lain supaya membantu kita, supaya membantu kita. Hukum yang ditentukan oleh Allah ya subhanahu wa ta'ala. Jadi beri bantuan, mudah-mudahan dengan niat ikhlas kita, dengan izin Allah, dalam bentuk sedekah ke, bentuk derma ke, bentuk sumbangan ke, dengan izin Allah, mudah-mudahan itulah bila kita mati sekarang boleh membantu kita. Itu besar tu. Kalau kita baca, tengok di dalam kelebihan orang beri sedekah, orang yang mati, yang sudah mati, kalau dia diberi peluang untuk hidup semula, apakah amalan yang pertama yang akan mereka buat? Sembahyang, puasa, haji, baca Quran, tak, sedekah. Tengok sedekah, hebat amalan sedekah. Lalu kita pada hari ini, dalam minggu-minggu akhir ini, sebahagian negeri tanah air kita diuji dengan banjir yang besar. Tentu di antara mereka ini ada kehilangan banyak benda, memerlukan banyak bantuan. Jadi kita ni holorlah sedikit sebanyak, mudah-mudahan meringankan. Dengan niat ikhlas kita, mudah-mudahan itulah yang menjadi aset untuk kita di akhirat. Harta kita ni, sahabat-sahabat sekalian, harta kita ni di antaranya ada 3 yang besar. Baru kita panggil harta memang hak milik kita. Ada 3 yang besar. Yang pertama, yang kita makan, kita minum, jadi darah daging, kemudian jadi hampas, kita pun kumuh. Itu harta kita. Yang kedua, yang kita guna, kita pakai. Kita guna, kita pakai sampai habis. Baju kita pakai pun akhir tak nak pakai dah. Itu harta kita. Yang ketiga, ialah apa yang kita infakkan fi sabilillah. Itu aset bila kita mati kalian. Simpanan bila kita mati kalian. Lain daripada yang 3 tu, itu bukan hak milik kita dah. Walaupun tengah hidup nampak dalam akaun A, B, C, D kan banyak tu. Oh, ni harta aku, mali, harta aku, tengok tak sempat kecap lagi, gunakan harta dia, innalillah, jadi hak orang lain lah. Dia hanya sempat tengok saja, sempat bilang berapa digit saja, tapi tak sempat merasa. Sempat tengok bilang 1 digit, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 10, innalillah, tak sempat nak rasa dah. Bukan hak dia dah. Jadi hak dia yang mana? Yang dia makan, dia minum, yang dia pakai, dia guna, yang dia infaq fi sabilillah, yang tu dia simpan di bank akhirat. Bila nak guna tu, dia guna bila mati kan. Bila di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita bantu sahabat kita tu, kita simpan di akhirat untuk kita sebenarnya. Nampak jannah dunia beri kepada orang lain, orang ambil bekalan, ambil sumbangan yang kita beri, tetapi sumbangan itu sebenarnya untuk kita sendiri bila kita mati kan. Itu pentingnya memberi bantuan kepada sahabat-sahabat. Dan seterusnya, nombor 6 ialah bersifat dengan tawaduk. Jadi tawaduk ni rendah diri. Lawan dia takabbur. Lawan dia takabbur. Itu maknanya seorang sahabat kalau bersifat tawaduk, insya-Allah ada banyak keberkatan. Bukan nak bersaing dia. Nak bersaing, bila bercakap nak cerita, oh kamu ada apa, aku ada rumah sewa sini, aku ada tanah berapa hektar sini. Kawan tu pun cerita juga, oh aku lagi hebat. Bukan harta dalam negara, luar negara pun ada, Kazakhstan, Turkmenistan, apa semua dia lah. Nak bersaing begitu, bukan begitu caranya. Bukan begitu caranya kita bersahabat. Jadi sahabat kena ada sifat tawadhu. Nabi SAW menyebut, man tawadha'a
rafa'ahu Allah. Hadis Imam Muslim. Atau kama qala, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Atau kama qala, barang siapa yang ada sifat tawadhu, Allah angkat darjah dia di akhirat. Barang siapa ada sifat takabur, Allah jatuhkan dia di akhirat. Tengok kehebatannya. Jadi bukan kita nak bersaing dengan siapa-siapa, kita nak bersahabat. Kita nak bersahabat, bantu-membantu, ingat mengingati, jadi antara satu sama lain. Dan seterusnya, sahabat itu di antara sifat nombor 7 ialah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini yang menjadi panduan kita ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu panduan utama kita di dalam berakhlak. Jadi bila kita ada sahabat akhlak dia bagus, dengan sifatnya bagus, maknanya kita kena jaga persahabatan. Kena jaga persahabatan. InsyaAllah ada berkat di dunia, lebih-lebih lagi di negeri akhirat. Dan manusia yang terbaik di sisi Allah ialah manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan manusia di akhirat dibangkit di sisi Allah akan berada hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah yang paling baik akhlaknya. Bukan mudah. Yang paling baik akhlaknya adalah yang paling hampir di akhirat duduk dia bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum majlisan yaumal qiyamah minni ahasinukum akhlaqa ahasinukum khuluqa atau kama qala. Yang paling hampir di kalangan kamu di akhirat duduk bersama dengan aku di mana dalam syurga ialah yang paling bagus akhlaknya. Diberi panduan, dia diberi jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, inna min akhyarikum ahsanakum khuluqa. Yang paling baik di kalangan kamu ialah yang paling bagus akhlaknya. Jadi bila ada sahabat-sahabat, sahabat kita umpamanya akhlak bagus, jagalah persahabatan. InsyaAllah ia ada kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya adalah menjaga kemurnian hati. Menjaga kemurnian hati. Dengan arti kita bersahabat ini mungkin ada benda-benda kadang-kadang tu kita tidak berapa berkenan dengan cara sahabat kita, tak sesuai. Kadang-kadang kena bersangka baik. Kena bersangka baik. Mungkin ketika itu dia ada alasan yang tersendiri. Kena hati itu kena bersangka baik, kena bersih. Pasal apa? Syaitan ini memang dia suka kita ni bergaduh, kita ni bertengkar, kita ni bergaduh, berselisih faham. Itu syaitan seronok. Di antara kejahatan yang syaitan ini, dia akan bangga di hadapan syaitan-syaitan yang lain. Syaitan tu dia bangga di hadapan geng-geng dia, syaitan-syaitan yang lain. Apa dia kejahatannya? Yang pertama, apabila dia berjaya memisahkan suami isteri, itu dia seronok tu. Seronok dia, bangga dia. Dan yang kedua, apabila kita sama kita ni bergaduh, bertengkar, berbalah. Bergaduh, bertengkar, berbalah. Dan dia pun sengaja menaga-nagakan. Dia panggil at-tahrish, dia panggil. Dalam hadis disebut at-tahrish. Syaitan ni dalam mana hadis, dia sallallahu alaihi wasallam, dia ni untuk ajak orang solat supaya sembah dia payah, tetapi dia akan berusaha untuk apa? At-tahrish bainahum, melaga-lagakan. Itu dia seronok tu. Dia bangga di hadapan geng-geng syaitan dia. Jadi kita ni rapatkan saf kita. Ya, rapatkan tadi persaudaraan kita. Itu di antara amalan yang dibenci oleh syaitan. Dan itulah amalan yang baik. Jadi jangan mudah bersangka-sangka.
Jangan mudah kita panggil su'uzon. Jangan mudah begitu. Itulah yang boleh menyebabkan apa? Kita ni bergaduh di antara satu sama lain. Bahkan Nabi SAW bersabda, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann akdzabul hadits wa la tajassasu wa la tahassasu. Hadis Al-Imam Al-Bukhari. Jauhilah kamu dari berprasangka. Sesungguhnya prasangka itu adalah cerita yang paling dusta, dan janganlah kamu mencari aib orang lain, dan jangan pula meminta-minta. Tengok zon itu. Zon itu, zon dengan arti su'uzon. Zonnya ada dua. Ada dua. Yang pertama kita panggil husnuzon. Yang kedua dia panggil su'uzon. Husnuzon itu bersangka baik. Itu yang disuruh. Itu yang disuruh, bersangka baik. Tengok sahabat kita, teman kita, ataupun siapa dah rajin ke masjid, rajin bagi pengajian, sangka baiknya, alhamdulillah dia ni dengan izin Allah mati di syurga, dia akhlak dia bagus. Sangka baik. Sangka jahatnya, sengaja bantu nak suruh orang kata dia ni lepas, dia ni warak. Tengok beza. Benda yang sama, tapi dua sangka sudah ada. Kita je kena husnuzon. Husnuzon itu tak rugi, bahkan kita dapat pahala. Kita pun seronok. Bila kita bersangka baik kepada siapa-siapa, hati kita tenang saja. Kita solat pun khusyuk. Kalau bersangka jahat, kita pun hati bercelau guna. Solat pun tak khusyuk. Tengok kehebatan itu. Kehebatan bersangka baik. Kita pun seronok. Solat pun seronok. Baca Quran pun seronok. Nak berhenti payah bila hati sudah bersih baca Quran. Kalau hati kotor, baca semuka pun lambat nak habis rasa. Tapi kalau hati bersih, baca Quran lepas semuka, dua muka, tiga muka, bila nak berhenti seronok. Pasal tu hati sudah bersih. Jadi sesuai dengan kalam Allah yang mendiami hati yang bersih. Tengok sepadan itu. Ya, sepadan itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, jauhilah kamu dari banyak bersangka-sangka. Dari banyak bersangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebahagian bersangka itu dosa. Sebahagian bersangka itu ialah su'uzon, bersangka jahat. Sebahagian lain pahala, iaitu husnuzon. Sebab itulah sebahagian. Sebahagiannya sangka baik, sebahagian sangka jahat. Sangka jahat itu dosa, sangka baik itu pahala. Pasal apa pahala? Pasal sangka baik ini seperti kita berdoa kepada dia. Seperti kita berdoa kepada seseorang bila kita sangka baik. Oh dia tu rajin, kata alhamdulillah ikut sunnah Nabi. Oh kalau dia mati masa ni, syurga dia. Doa itu. Doa supaya apa dia kata kalau tiba masa ni innalillah masuk syurga dia. Sangka jahat sebaliknya. Sebab itulah sangka baik itu pahala. Dapat ridha Allah ya subhanahu wa ta'ala. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari keburukan orang lain, dan janganlah kamu mengumpat antara satu sama lain. Itu di antara untuk jaga persahabatan kita supaya menjadi ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya adalah suka memaafkan terhadap saudara sahabat dia. Yang kita sebut tadi, manusia ini banyak salah. Sama ada salah, sama ada salah kepada Allah ataupun salah kepada sesama manusia. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu banyak salah, silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun.
Sebaik-baik mereka yang buat salah, buat dosa, ialah yang banyak bertaubat. Yang banyak bertaubat. Mana Nabi dah sebut dah, manusia banyak salah. Yang dijaga oleh Allah, yang maksud para Nabi dan Rasul saja, manusianya. Para Nabi dan Rasul saja ada sifat al-ismah, maksumun, mereka ni. Lain daripada itu manusia ada. Semua buat salah, buat silap. Sama ada silap kepada Allah ataupun silap sama manusia. Jadi kita bersahabatnya, kita kena banyak beri maaf. InsyaAllah beri maaf itu banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Marah itu memang sifat manusia. Marah itu memang Allah dah simpan dalam hati kita ni. Kita ni ada kemampuan untuk marah. Marah tak salah, tapi yang salahnya tak boleh kontrol, itu salah. Marah tu sifat kita. Kalau orang tu tak ada sifat marah, maknanya pelik lah. Kita ni Allah bagi semua ni dalam tubuh kita ni. Bahasa mudahnya Allah install berbagai-bagai apps, semua ada. Cuma nak touch je. Cuma nak touch je. Touch apps apa? Yang marah, keluar marah. Bagaimana dia kontrol itu? Bagaimana kontrol dia? Di antaranya dengan banyak memberi kemaafan. Wal 'afina 'anil nas. Tu mahal tu. Wal 'afina 'anil nas. Yang banyak memberi kemaafan kepada manusia yang lain. Maknanya kecil tu, maknanya lupa lah. Dengan izin Allah, sahabat-sahabat sekalian, kita beri maaf, hati kita pun jadi tenang. Seperti tadi lah, hati bersih, jadi tenang hati kita. Kalau tak beri maaf, apa ada dalam hati kita? Dendam. Dendam itu solat tak akan khusyuk. Hati dia panas. Solat berfikir, mamak ni kalau ada peluang api dia dalam solat tak khusyuk. Tapi beri maaf, insya-Allah solat kita khusyuk. Tadilah baca Quran pun manis. Itu kelebihan wal 'afina 'anil nas. Dia dalam surah Ali Imran ayat 134, wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Iaitulah mereka yang menahan marahnya dan memaafkan orang yang lain. Banyak beri maaf kepada orang lain. Allah amat kasih kepada mereka yang banyak buat kebajikan ini. Maknanya hasil daripada itu kita mendapat cinta Allah ya Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang beri maaf kemudian dia melakukan kebaikan, berdamai, maka pahalanya adalah di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat maaf ni sifatnya besar. Sifat maaf ini dia lebih hebat berbanding memberi ampun. Maaf lebih hebat berbanding memberi keampunan. Kalau kita tengok kita sifat yang gugur dosa, manusia buat dosa kepada Allah, kemudian digugurkan dosa, diberi keampunan, itu dia panggil maghfirah. Maghfirah. Bila kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, dengan izin Allah kita mendapat maghfirah. Kemudian ada satu lagi yang berbentuk keampunan juga, dosa digugurkan juga, namanya kemaafan. Al-af namanya. Al-afu. Benda sama tetapi tak serupa. Sama dari segi dosa digugurkan, tapi tak serupa dari segi mana? Keampunan ini, dosa diberi keampunan, digugurkan, tetapi dosanya di dalam rekod masih ada. Itu keampunan. Kemaafan, dosa diberi keampunan, digugurkan, dipadam di dalam sistem. Buku zero, kosong, tak ada apa. Besar. Besar dia punya beza.
Sama tapi tak sama. Kerana itulah sahabat-sahabat sekalian, apabila di bulan Ramadan 10 malam yang terakhir, ada satu malam Lailatul Qadar. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha tanya Nabi, kalau aku bertemu Lailatul Qadar, aku nak baca apa? Aku nak baca apa? Mana doa yang paling baik sesuai dengan malam yang paling baik sepanjang tahun. Aku nak baca apa? Aisyah, kau baca ni, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkaulah maha pemberi maaf, maafilah aku ya Allah. Sesuai dengan malam yang paling agung sepanjang tahun, setahun tu. Kemudian Nabi ajar satu doa yang paling hebat. Minta apa? Minta maaf. Maknanya dosa diberi gugurkan, dipadam daripada sistem. Tak ada dah, buka kitab zero. Kalau maghfirah buka kitab ada lagi, cuma dipotong. Kalau contoh yang mudah mungkin kita boleh buat, kita kena saman. Bukan kita lah, seseorang kena saman. Saman GPG ke polis ke, dia pun pergi bayar. Pergi bayar saman. Dia pun tulis, polis pun tulis dalam sistem, sama sudah dibayar, tidak akan diambil tindakan undang-undang, tetapi dalam sistem masih ada lagi. Masih ada lagi dalam sistem, cuma tidak diambil tindakan undang-undang, pasal pernah bayar. Tapi kalau diberi kemaafan, dalam sistem tu tengok-tengok, buka nombor IC, tengok zero, tak pernah buat salah. Padahal banyak buat salah. Pasal tu diberi kemaafan. Lalu di antara doa yang kita baca kepada si mati di dalam solat jenazah, apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa'fu anhu, berikanlah kemaafan kepadanya ya Allah. Ada dosa dia padam, dia zero tadi. Itu di antara doa yang kita baca kepada si mati di dalam solat jenazah. Maknanya hebat. Jadi kita ni, bila kita beri maaf kepada sahabat kita, kita tak ingatlah kesalahan dia. Kalau beri maaf kemudian masih lagi diungkit, itu bukan maaf lagi dah. Belum sampai kepada level maaf. Bila kita beri kemaafan kepada sahabat kita, kesalahan dia tu kita sudah padam dari sistem kita, tak ada dah, tak ingat dah, baru khusyuk solat. Tengok kehebatan bersahabat dengan mereka yang ada sifat-sifat ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, larangan dari bersifat hasad. Hasad ni dengki lah. Di antara sifat-sifat yang boleh memakan pahala ibadat. Di antara sifat yang boleh makan pahala seseorang itu, pahala dah ada dah, tapi kena makan. Tak ada lah, dia kena makan. Di antara sifatnya ialah hasad. Bahaya. Bahaya. Kalau sifat ar-riya ini dibuat suatu benda tidak lillahi ta'ala, bukan dibtira mardatillah, bukan nama harap Allah Ta'ala. Itu ar-riya, kerana benda lain. Yang tu awal-awal lagi tak ada pahala. Pasal apa? Daripada awal lagi dia riya. Tapi hasad ini, amalan dia yang lama dah ada pahala dah. Tapi kerana penyakit dengki, penyakit tadi dia makan. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yaqtulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Atau kama qala sabda Nabi, hindarilah kamu, awasilah kamu dari penyakit hasad, kerana hasad ini dia makan pahala kebaikan kamu, sebagaimana api memakan kayu jadi arang dia pun tak ada apa. Tengok amaran ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kita ni bersahabat, berteman, bergaul, buat perasaan hasad, perasaan dengki, perasaan benci semua tu.
Itu semua benda yang boleh merosakkan diri dia sendiri, seperti penyakit. Dan penyakit riya, dengki, mengumpat, apa lagi itu, semua penyakit hati, takabur, semua penyakit hati yang merosakkan dia. Dan tidak mustahil kalau kita baca berkenaan dengan penyakit-penyakit zahir, di antara puncanya di samping sebab-sebab yang lain kerana jiwa, psikologi. Psikologi, orang ada dengki, orang ada sifat takabur, orang berdendam ini, dia jiwa dia tak tenang. Lama-lama dia akan stres. Dia akan stres lama-lama duk simpan, darah dia panas. Orang marah darah menggelegak. Kita sebut menggelegak, tak nampak menggelegak, tak nampak, panas. Lama dia naik, tekanan pun naik. Sebab dia naik darah atas kepala. Sampai dadu ke belakang ni, silang-silang, putus sini. Benda panas, sifat benda panas, dia meruat ke atas. Itu dia lagi panas. Kita belajar sains, benda panas naik ke atas, benda panas naik ke atas, benda panas. Saya naik ke atas, pasal darah dah menggelegak. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Dia stres, lama-lama berdarah tinggi, kesan pada jantung pula. Di antara puncanya jiwa itu, psikologi itu di antara punca. Jadi bila hati kita bersih dengan izin Allah, kita minta itulah kita selamat dunia dan selamat di akhirat. Buang tu benda dendam, benda kesumat, benda dengki, benda benci itu sapu semua. Supaya diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda Nabi SAW, dapat kita dah dapat azan Jadi itu mungkin yang terakhir yang boleh kita kongsi pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita dengar tadi diberi manfaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum.